Malam ni insya-Allah kita nak sembang-sembang tentang kelebihan surah Al-Ikhlas bersandarkan kepada hadis-hadis yang sahih, tidak bersandarkan kepada penglipur lara yang bercerita, bukan. Ya, kelebihan surah Al-Ikhlas yang pendek je. Yang pendek, yang kita rasa kalau dalam solat, kalau kita baca tu rasa macam leceh je kan. Orang muda katalah, ini je. Itu. Kita selalu mengecil-ngecilkan sesuatu yang pada pandangan kita kecil, tapi sebenarnya tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, surah Al-Ikhlas, bila kita lihat dalam surah Al-Ikhlas, pertama sekali perlu dibetulkan bacaannya. Dalam bacaan tu kadang-kadang adalah ramai yang silap, sebab kita terutama orang lelaki ngaji Quran daripada darjah 6 dulu sampai sekarang dah 66. Tak tambah-tambah ilmu tentang Al-Quran. Jadi kadang-kadang dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul tu kan. Qul a'u. Dia jadi macam tu. Itu pun bahaya juga. Okey. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul tu salah sebenarnya. Sebab huruf lam itu tidak boleh dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Qul. Dia tak boleh baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia bunyi di hujung mesti ada huruf qalqalah. Ahad, huruf dal. Kalau kita ngaji dalam bab tajwid ni, huruf qalqalah, ya, kita sebut ada 5 huruf. Ya, huruf qalqalah tu kalau kita baca dengan baris hadapan, dia akan bunyi tu kan itu ya. Kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita ngaji baju den kotor, itu ada juga. Atau baju di toko, bajim dal, gitulah ya. Baik. Jadi kalau nak baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mesti ada qalqalah. Jangan baca qul huwallahu ahad, tak bunyi. Tu bahaya. Itu huruf dal. Baik. Pertama sekali, hadis yang cerita tentang kelebihan surah Al-Ikhlas ini, hadis yang datang daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saya kalau sebut tentang Aisyah, saya selalu bagi tahu orang perempuan, usahalah, try hard untuk jadi seperti Aisyah, isteri muda, isteri yang terlalu muda, hidup di samping Nabi SAW. Dan selepas Nabi wafat, kita lihat semua sekali hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini 2100 hadis Nabi SAW. Cukup dahsyat. Sehingga selepas kewafatan Nabi SAW, Aisyah adalah masih lagi orang duk datang minta dia punya ilmu, penjelasan. Ada tak Nabi cerita macam ni? Ada tak Nabi cerita macam ni? Dan Aisyah seorang isteri yang langsung tidak berselindung. Dia menceritakan ilmu segala macam. Apa sahaja yang berlaku di dalam hidup dia dengan Nabi, dia akan sampaikan. Itulah ilmu. Itu. Jadi ilmu kita tak boleh sembunyi. Sebab ada hadis Imam Al-Bukhari menyebut bahawa orang yang tahan lidah dan mulutnya daripada berkata benar untuk menyampaikan ilmu kerana meraihkan orang lain, maka Allah akan tahan mulut dia dekat akhirat dengan bola-bola api. Ni. Jadi kita bercakaplah tentang kebenaran, insya-Allah. Baik. Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebut bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad
Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik fasa'aluhu qala li'annaha sifatur rahman wa ana ahibbu an aqra'a biha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirahu anna allaha yuhibbuh. Kalau kita baca hadis kita akan jumpa ya Allah besarnya daripada surah Al-Ikhlas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu hari ada satu rombongan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka ini komplain pasal imam mereka. Sebab Nabi pernah memerintahkan dia orang ni satu kelompok rombongan keluar untuk bermusafir, untuk berdakwah, membawa risalah-risalah Islam keluar. Dan dalam ramai-ramai ni Nabi bai'ah dan lantik seorang imam perjalanan dan imam salat. Bila selesai situ, maka mereka balik dan semua mereka jumpa Nabi SAW, lalu mereka berkata bahawa kami nak mengadu sikit disebabkan imam kami ni tak ada surah lain, Qul huwallahu ahad. Makmum ni memang kaki komplain. Bukan zaman ni je kaki komplain. No, daripada zaman Nabi lagi. Tu imam baca pendek komplain. Qul hu aja. Tarawih bukan baca panjang lah. Kalau kau nak baca panjang kau jadilah imam. Itu kan. Tarawih setahun sekali kau bacalah Quran. Awak qul hu bukan ayat Quran. Kadang-kadang manusia memandang dari sudut kebodohan diri dia, lalu dia bercakap. Maka masa dia diam, nampak cerdik. Bila bercakap, bodoh rupanya. Tu. Jadi, sahabat-sahabat ni, dia, apa pasal tu imam ni, kulhu ni? Balik jumpa Nabi SAW, lalu mereka tanya, ya Rasulullah ni tolong kami nak bagi tahu begini. Maka Nabi SAW dia tak kata gitu. Dia kata tak apa, kamu pergi tanya dia. Pergi tanya kenapa kamu ni selama ni dalam rombongan kita ni duk baca qul hu aja masa jadi imam. Maka faqala, Nabi kata fasa'alu, tanya. Dan kemudian kata imam tadi tu dia kata apa? Li'annaha sifatur rahman. Dalam surah Al-Ikhlas ada sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifatur Rahman. Bila aku baca qul huwallahu ahad, aku rasa ya Allah Maha Pemurahnya Engkau. Maha Pemurahnya Engkau. Wa ana, lalu aku ahibbu an aqra'a biha, dan aku jatuh cinta kepada surah tu kerana ada sifatur Rahman, ada sifat Maha Pemurahnya Allah Ta'ala. Setiap kali aku baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, semakin aku jatuh cinta kepada Allah, semakin aku jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan cuba dengar apa Nabi kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu, khabarkan kepada tu imam kita, annallaha yuhibbuh, sesungguhnya Allah mencintai dia sebelum dia mencintai Allah Ta'ala. Jadi rupa-rupanya surah Al-Ikhlas adalah surah apabila kita beramal, kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari 7375. Nombor hadis tu 7375. Hadis Al-Bukhari sahih. Saya cuma nak bawa pada diri saya, tuan-tuan serta puan-puan, jangan pandang kecil dengan surah Al-Ikhlas. Jangan pandang kecil. Sebabkan kadang-kadang kita duduk fikir, alah nak jadi imam takkan nak baca Al-Ikhlas, apa pula makmum kata, apalah makmum kata. No. Siapa-siapa memahami surah Al-Ikhlas, maka apa perkara pertama dia? Berdasarkan hadis riwayat Aisyah dan riwayat Imam Al-Bukhari, maka sesungguhnya orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas dan merasai cinta Allah Ta'ala, maka dia memperolehi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan sekadar baca di mulut.
tapi fahamilah isi kandungannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, dialah Allah itu cuma tunggal, esa, bukan satu. Allah itu bukan satu. Kalau satu boleh tambah jadi 2, 3 dan 4. Tapi Allah itu tunggal, semata-mata dia je. Kalau kita kata okey, hari ni anak berapa ramai? Seorang. Kan ya? Tapi tak lama lagi dah ada 2. Tapi kalau kata saya ustaz, ni lah tunggalnya, seorang je. Kenapa? Dah tak boleh lah, doktor kata kecil manis darah tinggi, tak boleh buat apa dah. Gitu. Itu tunggal. Itu nama. Allah itu tunggal, esa wahid. Ya, yang tu bukan bermaksud satu, kalau tidak dia akan tambah. Jadi bila kita baca qul huwallahu ahad, maka kita akan rasa Allah nilah yang duk bagi kita nikmat. Allah nilah yang membenarkan kita kebaikan, yang memberi rezeki tanpa kita pernah berdoa, yang memberi rezeki kita tanpa pernah kita meminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika dia menzahirkan kita ke dunia, maka di sana Allah sediakan rezeki-rezeki, sehingga dalam hadis lain menyebut bahawa seseorang hamba Allah itu tidak akan mati melainkan rezekinya dah habis dalam tulisan Allah taala. Baru masa tu dia mati. Kenapa dia mati hari tu? Habis dah rezeki dia. Kalau dia hidup esok, mana datang rezeki? Itu hadis yang sahih. Maka saya ulang balik. Kenapa, apa kelebihannya? Kelebihannya orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas, bila dia sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, jadi sifat kebergantungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu besar. Dia tak pergi cari orang lain, melainkan dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila jadi benda-benda apa sajalah, sama ada kita suka atau tak suka. Orang beriman ni ajabal li amril mukmin, ajaib orang beriman. Apa ajaibnya? Apabila datang kepadanya kebaikan, maka dia syakara, dia syukur, alhamdulillah. Orang beriman juga ajaib, apabila datang padanya musibah dan keburukan, maka dia ini sabara, dia sabar. Lalu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang beriman. Maka sebab itu dia akan jadi apa? Dia akan minta kepada Allah, Allahus samad. Allah lah tempat kita memohon bantuan, memohon pertolongan, rujukan, aduan dan sebagainya. Jangan ngadu pada orang lain. Ya, baik. Itu satu. Yang kedua, disebut juga dalam hadis sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Imam Al-Bukhari 5013. Abu Sa'id Al-Khudri, apa kisah Abu Sa'id Al-Khudri? Hadis dia paling sahih sekali. Yang paling famous adalah apabila mereka balik dalam rombongan, sampai di satu tempat, pergi ke satu kampung, minta bantuan daripada orang kampung tu, kami dah kehabisan makanan. Orang kampung kata tak mahu, balik, pergi. Dia orang pun hindarkan diri, berhenti sekejap berkemah. Tiba-tiba ada orang datang. Ada orang wakil daripada orang kampung datang, kata minta maaf nak tanya, ada di antara kamu pandai mengubat ke tidak? Ketua kampung kami disengat binatang bisa. Itu hadis tu kata disengat binatang bisa. Dia tak sebut lebah ke, tak sebut kala jengking ke apa. Ni kita ni kadang-kadang pandai-pandai pula menambah hadis. Itulah ini tak. Dia kata binatang berbisa. Dan sudah dirawat tapi tak sembuh juga. Maka sahabat kepada Abu Sa'id Al-Khudri ni kata, no problem, aku reti. Abu Sa'id sendiri pun terpinga-pinga. Biar benar kawan aku ni pandai ruqyah, pandai jampi. Lalu dia pun pergi, lalu apa dia baca? Surah Al-Fatihah. Ini sunnah. Surah Al-Fatihah, ya. Ini pun satu juga. Kita ni kalau sakit, Yasin. Pergi kubur, Yasin. Sakit perut, Yasin. Pergi umrah, Yasin. Kenuri kahwin, Yasin. Semua Yasin. Sedangkan Al-Fatihah itu ummul kitab, induk bagi segala kitab. Induk, ibu bagi segala kitab. Tak ada ayat yang lebih besar daripada itu dah. Maka kata sahabat ni, aku pun pergi di sebelah dia, lalu aku jampi, ruqyah panggilnya. Aku jampi dia dengan surah Al-Fatihah. Ada sunnah hadis. Apabila kita sakit dan kita tak ada ubat, maka ketika itu ada air yang belum dimasak, air yang original, air yang masih hidup. Kita buka macam ni, kita buka lalu kita baca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian sedut dan tiup. Sunnah ada. Bagi orang yang sakit tu minum, bakinya tuang kat tapak tangan, sapu tempat yang sakit tu. Itu ada sunnah. Habis tu lepas minum ustaz, sapu. Lepas sapu, start motor pergi hospital. Jangan mengharapkan ayah ni je. Usaha juga. Ada sunnah. Begitulah keadaannya. Ya. Jadi itu ada tak? Ada. Maka Al-Fatihah. Maka apa jadi dalam hadis tu? Sahabat ni balik, pergi. Rupa-rupanya dia balik kepada grup Abu Sa'id Al-Khudri tu dengan 30 ekor kambing. Ketua kampung yang sembuh tu bagi. Maka Abu Sa'id kata, apa kamu buat? Entah. Aku baca Fatihah aja. Kita tak yakin dengan Fatihah. Kita yakin dengan Yasin. Itu pun baca nunggang langgang, kan ya. Maka dia pun baliklah. Abu Sa'id kata, kambing kita tak boleh ambil dulu. Bawa balik, tanya pada Nabi SAW. Nabi tanya, wahai sahabat, mana kamu tahu surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, jampi. Jadi siapa yang sakit, ayat yang paling besar sekali adalah bukan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, bukan tu. Daripada ayat pertama sampai ayat ke-7. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri kata apa? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari 5013 ini, anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddaduha. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna rajula yataqaluha faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an. Sesungguhnya ya Rasulullah, ada orang duk dengar dia ni duk baca qulhu. Dia duduk dalam masjid pun dia zikir qulhu, dia jadi imam pun dia zikir qulhu, dia solat pun dia zikir qulhu, dia baca macam tu saja. Maka diceritakan kepada Nabi SAW, seolah-olah dia kata menganggap bahawa qulhu tu remeh-temeh. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam tangannya, yakni tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'dilu thulutsul Quran atau thulutsal Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas adalah seumpama sepertiga daripada Al-Quran. Baca satu kali sepertiga Quran, baca dua kali 2/3 Quran, baca 3 kali full, habis khatam Quran. Hadis sahih? Sahih. Kalau macam tu senang Ustaz noh. Baca 3 kali je lah. Tak lagi tu. Tapi siapa yang memahami betul, dia dapat pahala tu betul. Hadis ni sahih. Maka setiap kali kita baca qul huwallahu ahad, maka kita dapat sepertiga Al-Quran punya pahala. Sama. Kata Nabi, la ta'dilu thulutsal Quran. Sama seperti sepertiga Quran. Jadi automatik otak kita ni, waras ni kata apa? 3 kali baca, komplit. Khatam Al-Quran. Betul? Cuma perbezaannya adalah antara khatam Quran dan hadam Quran. Itu bezanya. Kita khatam. PKP khatam 10 hari sekali khatam, tapi kita tidak hadam Al-Quran. Tak faham,
tak ada jiwa, tak ada kasih sayang, tak tahu apa hukum hakam di dalamnya, itu rugi. Maka kita sepatutnya hadam Al-Quran, bukan sekadar khatam Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi apa kelebihan surah Al-Ikhlas? Yang pertama tadi dapat kasih dan sayang Allah. Yang kedua pula, pahalanya itu bersamaan dengan sepertiga Al-Quran. Cuma baca bagi betul. Jangan baca macam melepaskan batuk di tangga. Baca Al-Fatihah kena bagi betul. Jangan macam baca ikut suka hati kita, ya. Itu tak boleh. Ya. Dan yang ketiga, surah Al-Ikhlas, penyebab seseorang itu akan masuk syurga Allah Ta'ala. Kat mana hadisnya? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menyebut dalam hadis 2897, beliau berkata hadis ini hasan, ya. Maka hadis ni baik. Dalam surah Al-Ikhlas yang dikatakan penyebab masuk syurga ni, apa kata hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya selalu ulang, siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah ketika dia belum Islam namanya Abdus Syam, hamba kepada matahari. Bila dia memeluk Islam, Nabi bagi pada dia nama Abdul Rahman, hamba kepada yang Maha Pemurah. Tuan-tuan, kalau ada yang nama kat sini Abdullah dan Abdul Rahman, Allah. Sebab apa? Dua nama ni paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah, Nabi kata dua nama ahabba ila Allah azza wa jal. Dua nama yang paling dikasihi oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Amran pun Allah sayang juga, cuma tak setinggi Abdullah dengan Abdul Rahman. Jadi untung dapat pilihan tu. Maka Abu Hurairah ni miskin, tidur di masjid. Abu Hurairah mati ketika umur 78 tahun. Ya, dapat jadi menantu orang kaya, daripada miskin jadi kaya. Jadi kaya. Abu Hurairah hidup dalam keadaan buta huruf. Buta huruf, tak kerti baca, tak kerti tulis. Tuan-tuan tahu Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kerti baca, kita macam-macam boleh baca, tak hafal-hafal sampai sekarang. Itu bezanya kita. Abu Hurairah usaha, dengar je, dengar ngapal 5374 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah adalah periwayat hadis yang paling banyak dalam sejarah para sahabat. Ya, Allahu Akbar. Umur dia panjang 78 tahun, kerja dia ngajar hadis je. Kerja dia ngajar hadis, sampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Abu Hurairah, qala aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad. Okey, lagi satu nak sebut juga. Siapa-siapa nak baca sambung kena tahu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dia kena tambah nun iwad baris bawah. Sebab itu tanwin jumpa dengan hamzah wasal. Jangan pandai-pandai sambung ikut suka hati kita je. Qul huwallahu ahadu Allahus samadu. Habis lingkup. Ya. Takkan salah Ustaz? Salah lah, awak baca tak belajar. Kena belajar. Salah, memang salah. Dia tak boleh pandai-pandai gitu. Ya, baik. Dalam ayat ni dikatakan bahawa aku datang, kata Abu Hurairah, aku datang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan, dan kami dengar seorang lelaki yaqra qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan dengar apa kata Nabi, puan-puan dengar apa kata Nabi? Wajaban. Ya Abu Hurairah, wajaban. Dia wajib. Qultu, aku pun menyebut, ma wajabat ya Nabiullah. Apa yang wajib tu?
Qala, kata Nabi, al-jannah. Rupa-rupanya orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas wajib baginya syurga. Tapi macam mana nak dapat? Ini kaedah dia. Macam mana nak dapat? Pertama belajar Iqra, bagi belajar baca pergi betul dulu. Lafaz bagi comel-comel elok-elok. Lepas tu tengok terjemahan dia. Lepas tu tengok tafsir, asbabun nuzul, asbab turunnya ayat tersebut. Tengok pemahaman kat dalam sana baru faham. Allah, rupa-rupanya ayat ni ayat tauhid, ayat akidah, ayat usuluddin, asal usul agama kita. Maka apabila orang baca ni, kekuatan dia kepada Allah itu tak pernah sikit pun kurang, melainkan makin bertambah. Ini kelebihan dia. Jadi yang ketiga, Nabi SAW kata, orang yang baca qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka wajabat apa? Al-jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia masuk syurga? Pertama, dia mengaku Allah itu esa. Kedua, dia mengaku bahawa tak ada tempat lain dia nak mengadu, hanya kepada Allah. Kalau dia sakit, macam kita duduk sembang biasa tu lah. Kalau kita nak usaha pakai mask, pakailah, tak ada masalah. Tapi bubuhlah Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu baru pakai mask. Jangan pakai gitu je sehingga kita merasakan mask ni boleh menyelamatkan kita, lupa Tuhan pula. Masa nak pump hand sanitizer tu, Bismillah pun cukup lah, tak panjang pun. Masa kita nak pergi cocok booster yang ketiga tu, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Jangan pipi cocok yang ketiga bangga, masuk dalam Facebook, Pfizer, kau apa? Tu nyombong pula tu. Baguslah, cocok tu bagus, usaha tak ada masalah, usaha. Tapi jangan hilang sifat kebergantungan kita dengan Allah. Semua itu tidak akan berkesan melainkan illa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau pusinglah macam mana pun, pusinglah. Macam kita kata rezeki ni kat tangan dah, lekat kat tangan dah ni, rupanya bukan kita punya. Rupanya bukan kita. Bawa balik ni 300-400 ribu pencen 450 ribu. Tuan-tuan, sahabat kita jadi ni supaya kita belajar sama-sama. Kesianlah isteri dia kata, ya Allah Ustaz, tak dan 1 sen pun tak dan dia makan, dapat 450 ribu. Dapat balik di rumah serangan jantung, habis. Tu. Jadi rezeki ni tak, kadang-kadang kita duk kata tu rezeki kita, kenapa orang tu dengki? Tak, tu bukan kita punya. Allah simpan ke akhirat untuk kita. Tak payah duk risau. Maka ini sifat kebergantungan yang boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga Allah. Kita mengaku bahawa Allah itu tunggal, esa, tak ada Tuhan lain dah. Jangan cari lagi dah. Jangan berdoa kepada yang lain seperti berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan meletakkan pengharapan kepada benda lain seperti meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Takut kita jadi syirik. Ya, mengadulah Allahus Samad, mengadulah kepada Allah Ta'ala, mintalah lam yalid wa lam yulad. Kita tahu bahawa Allah itu tak ada anak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, kadang-kadang tuan-tuan ada hadis sahih. Kalau kita baca dalam hadis, kita akan jumpa hadis syaitan dia akan masuk dalam otak kepala kita, sehingga kita memikir sampai di luar kotak pemikiran kita. Dipikir, siapa yang cipta dunia? Tuhan. Siapa mencipta sungai? Tuhan. Siapa mencipta manusia? Tuhan. Siapa? Kata Nabi, last kali mereka akan bertanya, siapa pula yang mencipta Tuhan? Tu yang ada duk sesat mengata-kata tu. Sampai dah tak payah salat, sampai dah tafsir Al-Quran mengikut rasa hati dia, ya, mengatakan bahawa Al-Quran ini
tak berapa comel. Ada ayat-ayat dalam surah At-Taubah menceritakan surah-surah perang dan sebagainya kan ya, yang faqtulu, bunuhlah, menafsirkan bunuh, sedangkan dalam tafsirnya peranglah mereka sehingga mereka kembali kepada jalan yang benar. Tapi ada macam-macam orang Islam yang hebat, tetapi mereka menafsir dengan cara liberal, pemikiran baru yang tidak bertunjangkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, sangat takut hari ni. Manusia tak perlu solat. Ada tak perlu solat dah. Dia kata solat itu cukup dengan innamal a'malu binniyat. Cukup sampai waktu niat, cukup, selesai. Rupa-rupanya berlaku ulangan apa yang berlaku kepada Haji Ahmad Matahari. Ya, Kampung Seronok, Pulau Pinang. Tuan-tuan kalau pergi Pulau Pinang, pergi tengok Kampung Seronok, tapi tak seronok mana pun. Lebih kurang. Pergi nak pergi Kampung Seronok, singgah pergi nasi kandang Kampung Melayu. Yang tu power. Kan, yang tu power. Beratok daripada pukul 8 pagi lagi beratok, lalas sekali pergi tengok habis. Tu kan ya. Jadi tu Ahmad Matahari yang kita panggil ajaran Matahari kat Pulau Pinang tu macam tu. Solat dia niat cukup niat saja. Kita tak cukup niat. Kita ada 3. Kita ada niat, ada lafaz dan ada perilaku. Maka jom kita ambil apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-Ikhlas adalah surah yang di mana menyebabkan manusia itu masuk syurga Allah. Malah Nabi kata wajabat. Ya, wajabat, wajib baginya. Ini juga ada hadis tentang bagaimana ada imam dalam hadis riwayat Imam Muslim, imam yang macam tadi. Dia bacaan tuan-tuan ada dalam sunnah. Imam ni Allahu Akbar, habis Al-Fatihah rakaat pertama, terus qul huwallahu ahad ila akhir al-ayah. Masuk rakaat kedua Allahu Akbar, habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Boleh juga, tak ada masalah. Kita jangan kata subhanallah tak habis-habis qul hu. Tu jangan. Itu tak cerdik tadanya. Okey, itu satu. Yang kedua, kita boleh baca macam mana? Allahu Akbar, habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad ila akhir al-ayah, alam nashrah laka sadrak, baru rukuk. Masuk rakaat kedua, qul huwallahu ahad wattini wazzaitun, baru rukuk. Satu lagi pula, Allahu Akbar, habis Al-Fatihah wadduha, kan, baru qul hu. Masuk rakaat kedua, alam nashrah, baru qul hu. Tiga-tiga ni adalah sahih. Semuanya sunnah. Semuanya. Sehinggalah para sahabat yang cerita dia macam hak tadi tu. Cerita makmum kaki komplain ni. Makmum dengan tu imam, dia tak komplain. Takut. Dia keluar kat luar sambil jalan, kau tengok tu imam tu. Lupa diri betul. Kan. Iya, makmum. Manusia biasa. Biasa kita jumpa merata-rata. Zaman Nabi dah ada. Mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, apa tu imam kita ni? Cuba bagi nasihat sikit tu imam ni, kulhu aja. Udah tak macam surah lain. Nabi tanya, wahai imam, kenapa baca macam ni? Dia kata, setiap kali aku baca, aku jatuh cinta dengan Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, wajib syurga bagimu. Malah Nabi suruh sahabat jadi saksi. Wahai sahabat, kamu jadi saksi. Apa saksinya? Kamu jadi saksi imam kita dakhalal jannah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang bahawa untuk jadi imam ni, dia bukan syarat dia ngapal Quran besar ke apa, memang lebih utama kalau ada. Lepas tu kalau kita ngaji dalam hadis, kita dapati bahawa kalaulah kita baca hadis, syarat-syarat dia untuk jadi imam, dalam ramai-ramai kita ni yang paling banyak menguasai Quran. Saya menguasai Quran. Dia punya hafazan dia bagus, makhraj sebutan dia bagus, tajwidnya elok. Yang ni dia baca jelas, terang. Ya, kita tak mau. Saya ada tegur seorang sahabat kita, dia azan tu, kita tak tahu apa maksud. Dia bunyi gitu. La ilaha illallah. Kan lepas kuliah saya pergi jumpa dia. Cuba azan ni, memang rupanya gitu. La ilaha illallah. Apa tak ada orang lain ke?
Bilal bin Rabah diangkat menjadi muazzin. Kenapa? Suaranya itu lantang. Jadi imam ni sunnah dia tu paling besar sekali kalau nak jadi imam, maka penguasaan Al-Quran, sama ada dari sudut hafazan dan sebagainya. Kita katakanlah kita ni semua sama je, semua ngapal Quran belaka, kan? Maka pergi kepada situasi kedua, Nabi kata orang yang paling banyak beramal dengan sunnah. Orang yang dalam solat dia sunnah dia lebih besar daripada orang lain. Orang yang lebih faham sunnah daripada orang lain, maka dia layak jadi imam. Mari yang ketiga, siapa pula lagi layak ni? Orang yang dulu masuk Islam. Kita memang masuk Islam lama dah, lahir-lahir dari Islam lah. Yang seterusnya siapa? Orang yang paling tua di antara kamu. Jadi lepas isyak kita tengok siapa yang paling tua kerang isyak, dia jadi imam. Dia. Kenapa? Disebabkan Nabi. Siapa pun kata gitu. Kenapa? Orang paling tua ni zaman Nabi dia lah paling cerdik. Orang paling tua zaman Nabi dia lah paling banyak ngapal Quran. Kita lagi tua, lagi tak kerti. Kadang-kadang malu juga kita. Ya, yang jadi imam tu Allah umur 14 tahun. Umur 14 tahun. Kita 84 tahun. Kadang-kadang malu lah. Baguslah perasaan malu tu bagus. Walaupun sedemikian, maka bukan semua orang ada kemampuan sedemikian. Jadi kita buatlah takat mana yang kita boleh, dan yang paling penting kita cuba untuk, ya, paling tidaklah kita tuan-tuan yang umur macam kita ni, saya dah 51 dah. Saya lahir tahun 70. 51 ni, cuba cek tengok agak-agak ke. Boleh tak ngapal daripada surah Ad-Duha turun ke bawah. Yang tu cukuplah. Surah lazim dipanggil tu kan, ada 22 surah tu kan. Ad-Duha, kemudian Alam Nashrah, kemudian Watini wa Zaitun, ya, ke habis wati apa ni surah apa Iqra, kemudian yang tu merapu juga tu. Iqra, dia berhenti terus. Sadaqallahul azim. Lam yakunil ladina kafar. Yang tu pun merapu juga. Kadang-kadang itulah, masing-masing kena usaha lah. Bukan orang lain boleh tolong kita. Hanya kita je. Hanya kita. Kalau kita tak usaha bawa tu benda tu pada kita, maka yang rugi pun kita, tak ada orang lain yang rugi. Kalau rasa bangga sangat kita tak boleh ngapal, sudah, biarlah. Yang rugi siapa? Kita juga. Yang untung kalau ngapal pun kita juga. Itu je. Esok nak masuk syurga, kita tak boleh mengharapkan orang lain. Katalah, ustaz, saya tak nak beramal ustaz, apal Quran pun tak nak, apa tak nak, cuma saya simpan kepada anak cucu saya ni, saya tinggalkan khas 1 juta. Lepas saya mati, saya tulis siap-siap dah. Duit 1 juta ni ngantor ke sekolah tahfiz, biar dema baca setiap hari 30 juzuk selama setahun. Bayar 1 juta dengan dia orang. Tu pun takkan tolong kita. Tu pun takkan tolong kita. Kenapa? Sebab yang baca tu pelajar tahfiz, bukan awak yang baca. Tapi itulah masalah kita. Ini saya selalu pesan, ya, jangan ngupah pula. Katalah mak bapak kita mati atau pasangan kita mati, jangan ngupah orang baca Quran di atas kubur kat seksyen 21 tu. Sini kubur sana juga 21 kan, ya. Ini ngupah orang, ya. Yang heran yang baca tu ustaz-ustaz belaka. Sedangkan Nabi kata dalam hadis, kalau kamu hidup panjang, kamu akan jumpa orang memperdagangkan Al-Quran, baca dan mengambil upah daripadanya. Tak boleh. Kalau mengajar Quran ambil upah tak apa, itu letih dia, ya. Tapi ni memperdagangkan. Siapa-siapa nak ngantar pahala kepada si mati, dia jadi wakil Tuhan pula tu. Tu bahasa mudah untuk difahami. Jadi kalau yang mati tu bapak kita, yang baca siapa? Kita lah. Yang pandai-pandai ngupah orang lain buat apa? Kalau yang mati tu mak kita, yang buat tahlil siapa? Kita lah. Udah, selesai perkara. Doa, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kan, ya? Bukannya susah mana pun. Okey, baik. Yang ketiga ni kita kata apa? Surah Al-Ikhlas, penyebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Dalam hadis ini juga menyebut yang keempat,
siapa-siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dicantumkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Alaq, wa Qul a'udzu birabbin nas, dan surah An-Nas, maka tiga-tiga surah ini menjadi pelindung kita dijauhkan daripada syaitan. Oh, tu. Dijauhkan daripada syaitan. Baik. Daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ya, disebut dalam hadis ni, baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi gharwatin idh qala ya Uqbah qul fastama'tu thumma qala ya Uqbah qul fastama'tu faqalaha thalithah. Diulangnya 3 kali. Faqultu ma aqulu faqala qul huwallahu ahad faqara surata hatta khatamaha. Ya. Oh, azan. Okey, biar kita tunggu azan sekejap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan, puan-puan juga, dalam hadis yang kita sebut tadi bahawa yang keempat, surah Al-Ikhlas bila digandingkan dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, maka dia menjadi pelindung, ya, pelindung, pendinding kita dari sudut apa? Dari sudut gangguan syaitan. Ini disebut daripada hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ya, dikatakan kepada cerita Uqbah ni, satu hari aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah 3 kali. Ma aqulu ya Rasulullah? Apa yang aku nak baca ya Rasulullah? Qul huwallahu ahad. Lepas tu Nabi kata baca lagi. Apa yang aku nak baca ya Rasulullah? Qul a'udzu birabbil falaq. Baca lagi. Baca apa nak aku nak baca? Qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dia dalam hadis ni kata faqara'tu ma'ahu hatta khatamaha. Aku pun baca sampai habis surah-surah Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma ta'awwadha bimithlihinna ahadun. Siapa-siapa, ya, tidak ada satu orang pun yang berlindung daripada segala macam keburukan sehebat mereka berlindung dengan 3 surah ni. Okay? Maksudnya surah yang 3 ni, surah Ikhlas tambah lagi Al-Falaq dan An-Nas, maka dia menjadi satu pelindung dan pendinding yang sangat baik daripada segala keburukan. Malah ulama ketika menafsirkan keburukan itu, dia kata segala macam, sama ada jin syaitan, sama ada hasad dengki ain manusia, sama ada sihir, sama ada apa-apa musibah yang menimpa kita. Hadis ni daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani. Hadis ni riwayat Imam An-Nasa'i yang hadisnya sahih 5430. Nombor hadisnya. Maka Imam An-Nasa'i ni pun di antara orang yang bila kita baca hadis, maka kita akan jumpa Al-Bukhari paling sahih, kemudian Imam Muslim anak murid Imam Al-Bukhari yang lebih banyak meriwayatkan hadis, tapi yang lebih teliti itu guru dia. Dan kemudian yang ketiga ni yang paling sahih dikaji adalah An-Nasa'i. Walaupun ada perbandingan pandangan dan sebagainya, tapi kalau kita baca, kita akan dapati, oh, cukup hebatlah. Mereka begitu teliti menilai hadis dan tidak sembrono menggunakan hadis. Hati-hati tuan-tuan, hari ni dia main macam-macam. Khurafat mandi safar sudah mula diajar kembali, sedangkan kita dah lama dah meninggalkan benda ni. Alim ulama dah tegur sikit sampai hilang dah. Hari ni pula disuruh, dia ajak pula, kata diperbolehkan mandi safar, terutama pada hari Rabu ketiga dan begitu begini. Cukup bahaya. Agama dah mengajar kita macam mana nak berlindung. 3 surah tu tadi. Macam mana nak berlindung? Baca surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Macam nak berlindung? Berlindunglah dengan ayatul kursi.
Macam mana nak berlindung? Paling simple, a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim atau a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang bahayanya apabila orang yang menyebut tu besar serbannya, besar jubahnya, besar kain ridaknya. Yang tu lagi bahaya. Habis dah fatwa ni jelas dah. Fatwa daripada majlis ulama, fatwa daripada majlis mufti negeri, semua dah kata dah, tapi dia sampai juga. Yang paling buruk sekali adalah netizen, orang awam seperti kita ini, bermula sekali lagi bila orang yang pakai serban dan jubah menyebut, maka kita pun kata, oh okey kot. Sebab tu ilmu tidak bersandarkan kepada jubah dan serban. Ilmu bersandarkan kesahihannya, ya, sama ada berdasarkan Al-Quran maupun daripada hadis yang sahih. Datanglah serban macam mana besar sekalipun, kalau dia bercakap benda tu tak berapa kena pada pemikiran kita, macam ada tak kena je, angkat tangan dan terus tanya. Itu hak kita. Kita tak nak beramal dengan ilmu yang kita tak tahu asal usulnya. Okey, baik, itu yang keempat, iaitu di mana 3 surah ini menjadi pelindung. Dan juga yang terakhirlah saya nak sebut satu lagi, iaitu yang kelima, iaitu apabila dia juga menjadi pelindung bila? Ketika nak tidur. Ketika nak tidur, ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tengok Aisyah, isteri Nabi, dia meriwayatkan, isteri kita dia merekodkan apa kita makan, ambil handphone, ambil gambar. Itu kan dia rajin. Orang lelaki tak suka ambil gambar, orang perempuan kejap. Selfie gitu gini. Nak ambil gambar, makan belum? Itu kan ya. Maka isteri kita dia suka record ustaz. Saja ustaz record gambar suami bercakap, tengok suami berjalan. Esok dah mati boleh tengok. Kau ingat dia mati dulu. Kau ingat? Itu. Iya. Saya kata dengan kakak tu, akak ingat dia mati dulu. Silap-silap akak dulu. Nanti dia tak record dengan tuan. Ya, tak payahlah susah-susah hati sangat. Okey? Baik. Hadis Aisyah ni, Aisyah kata apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Hadis ni daripada Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari 5017. Ini perkara yang kelima. Baik, bahawasanya Aisyah kata Nabi SAW apabila menuju kepada malam waktu pembaringannya, waktu tidur, maka Nabi SAW akan menghimpunkan kedua tangan. Dua tangan Nabi ni, dalam hadis lain cerita 4 jari ni disatukan dan dibuka jari ni. 4 jari ni disatukan dan dibuka jari ni, lalu dicantumkan keduanya menjadi 8. Cara Nabi berdoa macam itulah. Okey, baik. Ustaz, kalau saya buka macam ni agak-agak bocor ke tidak doa tu? Tak ada lagi tu. Tapi Nabi buat macam ni. Ada kalau Nabi tinggi daripada bahu gitu. Ada kalau Nabi letak setanding dengan bahunya. Ada kalau Nabi tunduk rapat gitu. Jadi asal kita berdoa, ataupun ada kalanya Nabi doa tak angkat tangan. Tak ada masalah, benar. Awak nak masuk ke masjid, nak bagi doa, masuk doa, tak payah break gini. Tak payah. Nak keluar break, orang belakang langgar. Pergi tandas macam ni, tak kena, memang tak kena. Sebab tu belajar, kena belajar. Baik. Nabi SAW kata Aisyah, bila sampai waktu pembaringannya di waktu malam, maka Nabi akan lekatkan kedua tangannya, lalu dengan tiupan sebelum itu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu Nabi tiup di tapak tangannya. Kemudian dalam hadis ni sebut apa? Baginda kemudian menyapu bahagian mana-mana yang tercapai daripada muka, kepala, badan, tangan, semua sekali. Hadis ni sebut tentang kepala, sebut tentang muka. Katalah contoh kita baca tu habis, kita tiup.
Lalu kita sapu di kepala, satu di muka, sapu di kepala, sapu di bahu, sapu di tangan. Yang mana tercapai disebut di sini. Ya, bermula di kepala atau muka yang mana tercapai. Kemudian apa disebut sini? Zalika thalatha marrat. Lalu dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali macam mana? Sekali sapu, sekali sapu, sekali sapu. Ustaz, kalau saya nak baca 3 kali, baca habis dah 3 kali, sapu 3 kali, macam mana? Dia tak kena dengan hadis ni. Tapi boleh tak jadi 3 kali tu? 3 kali lah juga. Tapi hak paling comel sekali adalah ikutlah sunnah Nabi SAW. Ustaz, saya baru baca sekali, menguap ustaz. Rasanya tak dapat dah 2 kali. Kan? Kalau gitu tak dapat dia nolong Cukuplah sekali pun tak apa. Esok belajar lagi, lusa belajar lagi. Ini maksudnya yang kelima ni, dia juga pendinding kita daripada segala keburukan dengan gabungan daripada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu ditiup di tapak tangan, disapu di muka, di kepala. Sebahagian hadis kata start daripada kepala dulu. Start daripada kepala, turun kat tangan, turun di muka, turun. Siapa yang dia lembut, orang perempuan awak pergi aerobik dengan zumba kan, lembut tu, boleh capai tapak kaki, sapu je lah tapak kaki tu. Yang mana tercapai. Hadis sahih tak? Hadis sahih datang daripada Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari dalam hadis 5017. Ya, 5017. Jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita yang pertama, surah Al-Ikhlas, siapa jaga surah Al-Ikhlas, maka dia akan mendapat cinta Allah Ta'ala. Tuan-tuan, cinta manusia apa sangat? Kan ya, cinta manusia itu. Ada orang tanya, Ustaz, minta maaf Ustaz, saya nak tanya sikit, abang ipar saya. Apa siapa abang ipar hang? Perempuan lah yang tanya ni, abang ipar saya. Bini dia hari tu masa sihat, elok mai bini sakit baru dia gatai nak nikah lain pula. Kan? Itulah dia tanya. Saya kita nak kata macam mana? Hang patut pergi tanya abang ipar hang, mai tanya ustaz bukan abang ipar hang. Contohlah, contoh kita nak jawab macam mana? Tapi ada orang putih kata, keikhlasan seorang suami paling nampak adalah bila isteri dia sakit. Nampak kalau dia jaga macam saya jaga lama sampai mati. Hak baru Allah hadiah 28 tahun. Saja nak beritahu. Contoh kan ya. Jaga keikhlasan pula orang perempuan tu, Allah kita nak tengok dia bila masa kita tak ada duit, masa dah tak ada duit dah, masa bankrupt, masa kena buang kerja, PKP gitu gini apa semua. Dia kata tak apa bang, gelang ada 2-3 lagi, ambil pergi perhabis. Kalau rasa susah-susah saya keluar pergi buat kerja, kalau susah-susah saya jaga anak orang pun tak apa. Tu keikhlasan orang perempuan. Kalau tiba-tiba time bini sakit, itulah masa tu baru dia duk gatai, aku cinta kepadamu, hanya itu yang ku tahu. Lain kok. Perempuan pula kalau time laki tu boom jatuh, bankrupt itu gini, bang, tak cerai. Ceraikan saya. Habis tu tak ikhlas. Anak-anak pula dia nak tengok ikhlas tak tidak, time kita tua. Time kita tua, lepas tu duit tak ada, lepas tu sakit lagi. Masa tu nak tengok anak tu ikhlas ke tidak. Tak ada harapan lah. Sebab tu saya dengar ceramah daripada Ustaz Datuk Samsuri Ahmad. Dia kata kita ni tuan-tuan, sikit-sikit lah, sikit lagi nak beritahu dah. Okay. Nak beritahu sebab mudah faham. Pak dengan anak atau pak dengan mak ni, anak dengan mak ni macam mana? Kita ni jadi pak ni sampai umur 60 dapat KWSP. Badan sihat, duk main golf ke. Kan ya, tak ada masalah lah. Masa tu anak pandang kita macam basketball. Berebut nak ambil. Kan basketball sebiji ya. Berebut main tolak nak ambil. Aku nak ambil ayah, aku nak ambil mak aku. Pasal apa? Ayah pun dapat KWSP. Sihat pula tu. Kalau ayah mai KL, singgah Shah Alam rumah adik, rumah kita Cyber Jaya tak singgah, kita kata kat ayah, "Amboi, tu kan, pakat-pakat kecil hati.
Basketball. Dia main satu time lagi, ayah naik umur 70. 65. Duit habis masa tu. Anak-anak pun habis. Ayah boleh buat apa? Kencing manis, darah tinggi, nak makan tak boleh. Naik umur 65, masa tu dia tu duit tak ada dah, tapi badan sihat. Berubah daripada basketball jadi football. Dia tendang abah, boom, pi anak nu tendang, boom, pi anak nu, boom. Aku dah 2 minggu lah tak ada nak berjalan lah. Ayah duduk di sini, aku susah lah. Tu nampak, jadi football. Pam kata naik umur 70, orang tua tu duit tak ada, kena belah basuh berak lagi, nak makan kena bersuap, pakat menyusahkan anak-anak lah gambaran dia. Tukang jadi bola golf. Dari golf. Sekali pukul masuk hutan tak jumpa terus. Hak cerdik lagi, pukul-pukul hole in one masuk dalam, orang tua tu mati terus. Tahu? Apa harapan kita sebagai orang tua? Kalau boleh kita nak jadi macam bola rugby. Berebut peluk. Tapi janganlah harap sangat tu. Janganlah harap sangat. Esok kecewa banyak. Kan? Jadi kita buatlah kerja kita bagi elok-elok. Insya-Allah. Okey. Ulang balik, mencintai dapat cinta Allah itu yang pertama, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu sama sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas penyebab masuk kepada syurga. Yang keempat, surah Al-Ikhlas sebagai perlindungan, ya, dan yang kelima juga perlindungan, tetapi khusus pada waktu tidur. Ya, insya-Allah sampai di sini dulu. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya sedang membuka wakaf untuk pembelian katil double decker 10 unit untuk 20 pelajar tahfiz perempuan, 20 buah loker dan 20 tilam. Tuan-tuan rasa nak luruh rambut, memang dah luruh dah rambut pun. Harga besi dia naik. Tengok sebut harga tuan-tuan, 17,600. Macam mana ni tu kan? Allah uji ni kita nak buat benda-benda baik ni, Allah dia main macam-macam. Jadi kalau siapa-siapa, saya baru start kutipan semalam di Seremban, Bandar Seremban Selatan, dapat RM1,500, lebih kurang macam tu. Lepas tu rupanya, lepas tu ada orang transfer pula 1,000, jadi RM2,500. Itu je. Nak cari 17,600. Rasa-rasa daripada wajah-wajah orang beriman hari ni, selesai malam ni. 17,000 bukan banyak mana pun. Okey. Siapa-siapa yang berhajat dipersilakanlah. Kita ada untung kameraman dia rajin duk pergi ikut saya mana-mana. Lepas tu dia boleh masuk dalam dia punya video. Moga-mogalah ya Allah bantu kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la